Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Sekarang saya berada di Airport Tawau. Nak boarding ke KL, bound to KL. So Alhamdulillah semalam ada program di Sempurna. So it was a great moment and an experience there. Dan hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan tentang satu kisah lain. Ada seorang nama dia Ali. So Ali ni dia baru berkhidmat di satu organisasi lah. So dia ni memang terror untuk buat SOP dan dia pernah achieve di organisasi lama dia macam mana, ataupun dia pernah achieve untuk dapatkan ISO something lah. Dan bila dia pergi ke organisasi yang baru tu, dia plan untuk implement apa-apa sahaja yang dia telah implement di organisasi lama dia. So maksudnya dia sampai-sampai je first day dia dah bagi tahu, okay, kita kena buat macam ni. But then dia mempunyai expertise, tapi masalah dia bila dia sampai di organisasi baru, dia seolah-olah dia buat kepala dia lah, dia pandai-pandai maksudnya. So apa efek dia? Efek dia adalah walaupun dia expert, walaupun dia tahu dan walaupun dia menghasilkan result sebelum ni, tapi dia tak diterima di organisasi baru dia. Dan bila dia berada di organisasi baru, first day saja orang dah mula macam, kau dah kenapa kan? Macam poyonya kau nak belagak pandai ataupun pandai-pandai kan. So impact dia adalah selepas beberapa lama orang tak selesa dengan dia, dan akhirnya expertise dia biarpun bermanfaat untuk organisasi itu, tapi lambat untuk diimplement. So pengajaran dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Ali itu perlu buat, Ali itu perlu diterima dulu dalam organisasi itu, baru insya-Allah dia akan didengari. So sama juga dengan kita, tuan-tuan dan puan. Maksudnya kalau kita berada di satu-satu organisasi, kita perlu jadi seorang yang, dalam erti kata lain, bodoh lah. Maksudnya kita perlu jadi seorang yang tak tahu apa-apa, kosongkan kelas. Dan selepas beberapa ketika, selepas dah diterima oleh organisasi tersebut ataupun situasi ataupun dalam satu-satu masyarakat tersebut, baru kita suarakan pandangan kita. So dia punya formula senang saja, tuan-tuan dan puan. First sekali kita perlu diterima dulu. Maksudnya kita perlu buat bodoh dulu. Bukan buat bodoh, maksudnya kita perlu kosongkan kelas kita dulu. Kita terima, oh okey. Dan kemudian baru kita buat kerja dan hasilkan result, dan insya-Allah selepas tu insya-Allah baru kita akan didengari insya-Allah. So sama juga dalam falsafah dalam komunikasi. Falsafah dalam komunikasi ni mudah saja, tuan-tuan dan puan. Dia falsafahnya adalah kita mesti diterima dulu, baru insya-Allah kita akan didengari. Jadi kalau anda berjumpa dengan pelanggan anda, kalau anda jumpa dengan klien anda, ataupun anda baru masuk dalam satu organisasi baru, make sure masa awal-awal tu kita jangan nak pandai-pandai sangat, kita jangan nak show off sangat, sebab nanti orang akan reject kita, orang tak akan terima kita. So again, saya ulang, apa yang kita perlu buat, kita perlu diterima dulu. Kita perlu make sure diri kita diterima dulu. Dan selepas kita diterima, kemudian kita buat kerja dan dapat hasil ataupun dapat menghasilkan result, insya-Allah step yang ketiga, insya-Allah baru kita akan didengari. Maksudnya apa sahaja yang kita kata, orang kata macam, oh memang betul apa yang dia cakap ni, sebab dia memang power, dia memang sudah menghasilkan result. Tapi ianya berbeza dengan orang-orang yang sudah dipercayai. Contoh, mungkin anda yang dah tengok video ni ataupun anda yang mengenali saya, anda dah tahu saya punya kepakaran ataupun apa result yang telah kita capai, so that mudah untuk anda terima message saya. So itu adalah satu perkara yang berbeza. So sekiranya anda berada dalam satu organisasi, memang orang dalam organisasi itu tahu anda mempunyai kepakaran, so masa tu anda boleh pamerkan kepakaran anda segera. Right? So tuan-tuan dan puan, falsafahnya mudah saja. Kita perlu diterima dulu, dan insya-Allah baru kita akan didengari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Peace.